Jadi hadis ini baru ni kita sudah terjemah dah. Orang panggil hadis Abi Mahdhurah. Hadis azan satu lagi baru ni kita sudah baca dah, itu hadis Abdullah bin Zaid. Dua orang ni lah perawi utama berkenaan dengan azan ini yang menjadi pegangan kepada masing-masing golongan. Ini riwayat Abi Mahdhurah. Sebelum tu kita tengok dulu dalam sanad dia. Imam Abu Daud ambil daripada Musaddad, qala haddatsana Al-Harith bin Ubaid. Musaddad kata Harith bin Ubaid menceritakan kepada kami. Siapa dia? Harith bin Ubaid. Abu Qudamah Al-Iyadi. Imam Ahmad berkata muttaribul hadis, hadisnya tak tetap. Ibnu Ma'in berkata dhaif. Abu Hatim berkata laisa bil qawi, tak kuat. Yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bih, hadisnya boleh ditulis tetapi tidak boleh dibuat hujah. Nasa'i berkata laisa bidzakal qawi, tidak kuat. Imam Bukhari mengemukakannya sebagai syahid mutaba'ah, secara mutaba'ah pada dua tempat, yakni bukan secara asalatan ataupun secara musnad. Dalam musnad dia tak ada, tetapi secara mutaba'ah dan istishhad sahaja. Tidak bermakna orang lagu ni kalau Imam Bukhari ambil hak ni tidak ada kena-mengena dengan hak kata Sahih Bukhari itu, sebab bukan hak asas dalam Bukhari. Ibnu Hibban berkata dia adalah seorang yang banyak wahamnya, kekeliruan, sehingga tidak dibilang dia ni sebagai orang yang boleh dibuat hujah. Idzan faradu, kalau orang seperti ini bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Saji berkata dia ni saduq, tapi indahu manakir, ada banyak mungkar dalam riwayat dia. Nasa'i berkata dalam jarh dan ta'dil dia salih. Salih ni bukan makna orang soleh, orang baik seperti mengikut dari lurah tu, tidak. Ni yang ni mengikut tertib, ta'dil, tidaklah tinggilah darjahnya. Ahmad berkata muttaribul hadis, hadis seperti tadi. Ibnu Mahdi berkata kana min syuyukhina wa ma ra'aitu illa jayyidan, saya tak ada nampak kecuali baiklah. Maknanya pada sudut-sudut tertentu lah kira-kiranya, ataupun berdasarkan apa yang dia maklum. An Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah, dia mengambil daripada Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah. Dia ni siapa? Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni di antara thiqat. Abdul Haq berkata la yuhtajju bihadzal isnad, tidak boleh dibuat hujah sanad ni. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata majhulul hal, dia ni Muhammad bin Abdul Malik majhulul hal. Kita tidak mengetahui ada sesiapa yang meriwayatkan daripada dia kecuali Harith. Maknanya tidak hilang jahalah dia tu dengan sebab Harith seorang meriwayatkan daripada dia, apalagi Harith itu mana seorang yang tidak kuat. Zahabi berkata dalam Mizan, Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah fil adhan, yakni yang meriwayatkan hadis dalam bab azan ini, laisa bi hujjah, tidak hujjah. Yuktabu hadithuhu i'tibaran, hadisnya boleh ditulis untuk i'tibar, bukan untuk dijadikan hujjah. Dia meriwayatkan dari ayahnya, yakni Abdul Malik bin Abi Mahdhurah. Ayah dia ni dalam Taqribut Tahdzib disebutkan maqbul. Maqbul ini bapa boleh lah. An jaddihi, dari datuknya Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah ini sahabat Nabi SAW. Dia di antara orang yang baguslah azannya dan suaranya tinggi, kuat suara dia. Wafat di Mekah pada tahun 59 Hijrah.
setengah ulama mengatakan 79 Hijrah. Nabi SAW telah melantiknya untuk menjadi muazzin di Mekah pada hari Fathi Mekah. Khilaf ulama tentang namanya dan nama ayahnya kepada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan namanya Aus, ada yang mengatakan Samurah, ada yang mengatakan Salamah, ada yang mengatakan Salman. Tirmizi dalam jami'nya menyebutkan Abu Mahdzurah namanya Samurah bin Mi'yar. Itu mengikut Tirmizi. Tapi Zubair bin Bakar kata Abu Mahdzurah namanya Aus bin Mi'yar bin Lauzan bin Sa'ad bin Jumah. Sesiapa yang kata selain daripada ni silap, kata dia. Tak apalah. Jadi begitulah kedudukannya. Ada dua orang perawi yang dipertikaikan. Seorangnya Harith yang meriwayatkan daripada Abdul Malik itu, Muhammad bin Abdul Malik itu, dan yang keduanya Muhammad itu sendiri dipertikaikan. Tetapi kata Ibnu Ruslan, ini lebih baik, lebih sahih nak banding dengan hadis Abdullah bin Zaid dulu. Sebab dalam hadis Abdullah bin Zaid dulu ada Abdurrahman bin Abi Laylah. Dia tu tidak ada dengar daripada Abdullah bin Zaid. Tapi hal ni Muhammad ni dia dengar daripada ayah dia ke mana-mana. Itu pendapat lah, beberapa pendapat. Walau bagaimanapun hadis Abi Mahdzurah ni semua dhaif lagu ni ke? Tak, banyak lagi turut riwayat yang lain. Kalau lah dhaif setara ni tak boleh buat pegangan dalam hukum. Lepas tu orang duduk pegang, duduk amalkan lagu ni, memang kuat lah. Ada turuk yang lain, seperti yang anda sudah sebut dah selalu, bahawa tujuan imam-imam ni kadang-kadang dalam buat mari hadis-hadis dalam kitab dia ni bukan dengan maksud nak royak hak paling tinggi kedudukan hadis tu di sisi dia, hak ada pada dia paling tinggi sanad. Dia tidak nak royak tu. Dia pun tahu ada lagi hak lain yang lebih tinggi. Tapi dia nak memperbanyakkan sanad, nak ceritanya banyak ni. Salah satunya ni, banyak lagi hal lain. Sini menjadi pegangan hadis ini, menjadi pegangan kepada orang-orang yang mengatakan ada tarjih dalam azan itu. Inilah hadis inilah, tak usah kira sanad dia tu, kira isi dia. Sebab dalam turuk yang lain, jalan riwayat yang lain, ceritanya sama, cuma sanad dia lain. Sanad yang lain, cerita isi tu sama. Jadi orang-orang yang pegang tu, dia pegang hadis ni lah, bukan sanad ni. Hadis ni, sanad ni sebagai penyokong saja. Jadi orang-orang yang mengatakan ada tarjih dalam bab tu, dia pegang dengan hak ni. Maksud pegang dengan hak ni tu, pegang dengan hadis ni lah. Bukan pegang dengan sanad ni, pegang dengan hadis ni. Di antara yang berpendapat begitu ialah Imam Syafi'i, Imam Malik. Dalam Muslim pun ada sebut. Kalau dalam Muslim tu tidak sanad lagu ni lah, sahih lah Muslim. Sebab apa? Sebab tarjih ni ada sabit dalam hadis Abi Mahdzurah, wa huwa hadithun sahih akhrajahu Muslim. Sebab dia kata, lepas tu apa Imam Abu Daud tak amari hak tu? Dia tidak nak amari hak tu. Ada dah hak tu. Banyak dah orang hak iltizam untuk mengemukakan hadis yang sahih sanadnya, ramai dah. Dia nak kemukakan macam-macam. Macam-macam. Sebab kadang-kadang seseorang imam mujtahid itu, dia tengok kepada hadis sahih ada dah. Hal ini pada juga tak serupa dengan pendapat dia. Untuk menguatkan pendapat dia, dia cari lagi. Walaupun hak tidak kuat mana. Jadi hak tidak kuat apa banyak-banyak, dia menguatkan. Itu cara dia. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat mari riwayat-riwayat seumpama ni nak cerita cara ulama mujtahidin itu dia faham lagu mana. Ada dah asalnya asal. Lepas tu untuk menguatkan lagu asal itu dia cari lagi banyak turuk riwayat. Benda yang sama cerita. Walaupun tak kuat, bukan itu semua dijadikan sebagai alasan, bukan itu semua dijadikan sebagai asas, tetapi dijadikan sebagai i'tibar, orang panggil dalam istilah hadisnya i'tibar.
untuk sokongan lah. Untuk sokongan. Kemudian tarjih tu yang disebutkan di sini, iaitu Allah Akbar 4 kali tu kau angkat suara kau. Kemudian kau kata asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tadilah takhfidhu biha sautak. Kau perendah suaramu. Yang ni kata qahar tu. Hak kata qahar tu lah orang panggil tarjih. Tarjih tu bila? Apabila diulangi hak kita kata qahar saat ni dengan kuat pula. Dengan kuat, dengan suara yang nyaring pula. Itulah yang dikatakan tarjih. Tarjih tu raja'a yurajji'u tarjih. Mana mengulang, mengulangi. Yani apa yang telah disebutkan sebelumnya. Apa yang telah disebutkan sebelumnya itu adalah perlahan lah. Di sini dalam hadis ini disebutkan pak tu, hak sebut mula-mula qahar tu disebut sekali. Tidak suku-suku. Dalam riwayat yang lain ada sebut pula mana 2 kali sebelum asyhadu an la ilaha illallah, dan sebelum asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu 2 kali sebut qahar. 2 kali sebut sebelum asyhadu an la ilaha illallah qahar. Lepas tu 2 kali pula sebelum asyhadu anna Muhammad Rasulullah qahar juga. Hak ni riwayat ini menyebutkan sebut pak-pak tu sebelum sebelum hak derah tu. Ini pegangan mereka yang mengatakan ada tarjih tu. Sebab apa? Apa ni puak-puak ni kata hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dulu yang kita sudah baca dah dulu. Dalam tu tak ada tarjih. Orang-orang hak kata tak ada tarjih ni seperti Imam Ahmad, seperti Imam Abu Hanifah, Tsauri dan ramai lagi yang lain, dia kata dia pegang dengan hadis Abdullah bin Zaid itulah. Dalam hadis Abdullah bin Zaid hak malaikat ajar dia bal tu tak ada. Lepas tu Nabi SAW suruh dia ajar Bilal, dia pun ajar Bilal, tak ada lagu tu. Lepas tu Bilal duk bal sokmo, menjadi muazzin kepada Nabi SAW, bal sokmo. Lepas pada Fatih Makkah, masa Abi Mahdzurah ni pada masa pembukaan Mekah, yang ni pada tahun yang ke-8. Jadi demo tu kata kita pegang dengan hadis Abdullah bin Zaid, sebab lepas pada Fatih Makkah, kalau kita demo tu katalah, kalau kita terima hadis Abi Mahdzurah ni pun, hak Bilal tu tetap Bilal duduk baik lagi lepas pada tu. Hak dia baik tu serupa dengan Abdullah bin Zaid ajar lah. Lepas pada balik pada Fatih Makkah, tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, tahun yang ke-10, duduk baik lagi. Dia baik lagu mana? Mengikut Bang Abdullah bin Zaid. Sebab tu kita pegang hak tu tak ada tarjih, kata dia. Tak ada tarjih. Orang yang kata ada tarjih, dia pegang dengan hadis Abi Mahdzurah. Sebab hadis Abi Mahdzurah ni kata dia kemudian lagi nak banding dengan hadis Abdullah bin Zaid. Baru ni kita sudah bicara mula-mula bab tu pada tahun yang pertama atau tahun yang kedua. Kalau kita kata tahun yang kedua pun tak jadi masalah, sebab Abi Mahdzurah ni tentu dah pada tahun yang ke-8. Nabi SAW jumpa dengan dia ni pada masa Fatih Makkah. Nabi SAW pergi menakluk ataupun menguasai Mekah. Ketika itulah jumpa dengan Abdullah bin Zaid, apa ni, dengan Abi Mahdzurah ni. Dan ketika itulah Nabi SAW ajar. Artinya hak Nabi SAW ajar kepada dia ni kemudian lagi daripada Abdullah bin Zaid. Bila begitu sepatutnya kita kena pegang dengan kemudian ni lah. Oh ya, kemudian lepas tu Abi Mahdzurah ni dia jadi tukar bal mana? Di Mekah. Jadi tukar bal di Mekah. Semua orang dengar, orang tahu dia duk bal lagu tu. Ada tarjih. Jadi hak ni ke dia Mekah. Jadi dia kata kita kena tarjih hak tu lah. Kita kena utamakan hadis itu. Tapi dia mana pula kata hak kata tak terima tarjih. Dia kata tidak, tarjih ni waqi'atu hal. Waqi'atu hal la umum laha. Waqi'atu hal la umum laha. Ini termasuk dalam kaedah tu, iaitu satu peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan. Peristiwa khusus tu apa? Peristiwa khusus dengan Abu Mahdzurah. Sebenarnya Nabi SAW kata qahar ke dia tu nak ajar dia ngucap, kata dia. Dia pergi faham Nabi SAW ajar sebagai lafaz azan. Sebenarnya dia baru nak Islam, Nabi SAW ajar dia. Baru kita boleh tahu cerita yang sebenar bila kita tengok dalam hadis yang lain. Sini tak nampak. Kata dia tu. Sebab itu kita tak boleh pegangan ni.
Tak boleh, orang lain tak boleh pakai, dia kata. Ni misalnya dalam Tabarani ada disebutkan dalam Mu'jam Awsat dia, riwayat daripada Abi Mahdzurah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajar kepada ku azan harfan. Dia pun sebutlah Allahu akbar hingga ke akhirnya, tetapi dalam riwayat tu tak ada sebut tarjih. Pula tak ada sebut tarjih. Asal yang keduanya mana? Ni apa ni, lepas dah muka surat 18 kalau ada kitab ni, kalau pakai kitab sama ni, muka surat 18 tu ada riwayat daripada Daraqutni dalam sunannya. Dalam sunannya banyak riwayat itu, ada beberapa riwayat dalam sini, dia ambil satulah. Dalam Sunan Daraqutni ada beberapa riwayat daripada Abi Mahdzurah ni. Salah satunya ni dia sebut, saya dalam satu kumpulan orang bila Nabi SAW keluar ke Hunain. Saya yang ke-10 daripada 10 orang daripada penduduk Mekah pergi cari mereka itulah. Di tengah jalan Hunain, Rasulullah SAW pun telah pulang dari Hunain. Kami bertemu dengan Rasulullah di salah satu jalan. Lalu muazzin Rasulullah pun untuk sembahyang, azan untuk sembahyang. Kata Abu Mahdzurah, kami dengar suara muazzin itu dan kami belah-belah nak lari lah, belah-belah lari. Belah-belah lari, mutanakkibun, belah-belah lari, belah-belah mengelakkan diri. Sarakhna nahki, kami pun kata, kami tirulah, kami tiru tu kebat dengan maksud menganjing, dengan maksud mengolok-olokkan. Wa nastahzi'u bi. Nabi SAW pun dengar suara tu, dia pun hantar orang dia suruh pergi ajak kami. Dalam satu riwayat, buat mari aku, budak-budak tu, anak-anak muda tu, buat mari kepada aku, Nabi SAW kata. Sehingga mereka ni dalam kitab ni tak berapa terang ni, sebab anda sudah tengok dah dalam Daraqutni tak ada ni i'dzanu gapo ni, ni keliru, tak ada lafaz itu. Maknanya kesimpulannya, sehingga kami pergi depan Nabi SAW. Rasulullah SAW pun kata, siapa di antara kamu yang derah suara tadi, yang tinggi suara dia tu? Ramai-ramai tu pun tunjuk kepada aku, kata dia. Mereka membenarkan satu sama lain. Lepas tu Nabi SAW pun lepas mereka semua dan tahan aku. Dalam Daraqutni juga ada satu riwayat, dia sebut Nabi SAW suruh ban masing-masing tu. Dah ban, suruh ban tiap-tiap seorang tu ban. Aku akhir sekali, kata Abu Mahdzurah. Lepas pada tu Rasulullah lepaslah hak lain. Sini ringkas. Dia tahan aku. Nabi SAW pun kata, kamu bangun, lepas tu ban, kata. Saya pun ban lah. Tak ada, kata dia, satu perkara yang paling aku benci lebih daripada Nabi SAW. Benci benar aku ke Nabi. Dah hak dia suruh aku tu, dia suruh aku ban tu, benci benar. Kata dia. Aku pun berdirilah depan dia tu. Dia pun, Rasulullah SAW pun alqa alayya, ajar azan itu binafsihi, sendiri ajar azan itu. Dia pun kata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga kepada habis hibah itulah. Wa fi akhirih, di akhirnya, thumma da'ani hina qadaitu at-ta'dhin. Kemudian Nabi SAW pun panggil aku ketika aku selesai ban, dan dia pun beri dalam satu pundi-pundi perak, duit perak berapa kali gitulah, ataupun perak yang berharga lah. Kemudian dia pun letak, Nabi SAW letak tangan dia di atas ubun-ubun Abu Mahdzurah. Thumma amarraha ala wajhi. Kemudian Nabi SAW memperlalukan tangan dia. Sepuluh orang buat gitulah. Begitu. Kemudian perlalu tangan dia tu atas ni.
tetek dia. Kemudian dekat hati dia. Kemudian siapa ke pusat Abu Mahdzurah? Ya sapu. Sapu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun doa, barakallahu fika wa barakallahu alaika. Saya pun kata pada itulah, wahai Rasulullah, suruhlah aku suruhlah aku, yakni perintahkan supaya aku jadi muazzin lah di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, baiklah, tak apalah. Lepas pada tu kata dia, segala-gala kebencian aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu hilang. Lepas pada tu, dan bertukar, pak benci itu bertukar menjadi kasih kepadanya. Itu ceritanya dalam Daraqutni. Maknanya pada masa tu dia tidak Islam lagi. Jadi setengah-setengah ulama dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ulang tu, dia kata untuk menanam akidah tu, 2 kalimah syahadah tu dalam hati dia. Sebab tu dia suruh kau. Kalau tidak apa-apa, kau nak ban tujuan nak panggil orang. Apa suruh kau? Begitu. Tapi orang lain yang kata, baiklah, ketika dia ban tu, dia tak Islam lagi kau. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kata, kemudian kau angkat suara kau. Patut kau perendah suara kau. Ini cara dia ajar tu, talqin itu. Dia ajar. Mana kalau kita katakan ketika ni dia tidak Islam lagi, jadi hak sebelum pada tu Allah Akbar tu Islam dah kau? Tak Islam dalam keadaan tak Islam lagi lah. Lepas pada ni baru dia Islam, lepas pada dia ngucap gitu kau. Tak pernah sabar. Lepas tu masa mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni kalau tidak masa tu? Kata dia menu pula. Hak tak terima tarjih. Masa mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarnya? Tak ada masa lain dah, masa ni lah. Hak dia kata ajar tu, cuma orang lain riwayat tu berbeza-beza. Orang ni riwayat gini, orang ni riwayat gini. Tapi hakikatnya hak ni lah yang dia cerita, tak ada lain dah. Tak ada kata semula pula Rasulullah panggil dia ajar lagu ni. Tak ada. Tetapi oleh kerana perawi-perawi ni yang cerita ni macam-macam keadaannya, jadi ginilah kata dia. Oleh kerana hadis ini tidak tetap, ada juga riwayat Abi Mahdzurah yang tak ada sebut tarjih. Ada yang sebut tarjih lagu tadi. Baiklah, dia kata kita balik kepada hak asal. Hak asalnya tak ada, kata dia, iaitu riwayat Abdullah bin Zaid. Sebab riwayat Abdullah bin Zaid itu, kalau kita nak kata riwayat Abi Mahdzurah ni yang memansuhkannya, tidak mungkin. Sebab apa? Bilal tu duduk baik lagu tu tanpa tarjih di Madinah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun duduk baik lagi. Walaupun setengah ulama mengatakan tak ada baik dah zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi mengikut riwayat yang sahih juga, mana Bilal masih duduk baik lagi. Dia baik tu lagu mana? Lagu tu. Tak ada tarjih. Kalau lah sudah mansuh, macam mana duduk baik lagi? Dan tak ada siapa dia larang. Semasa Nabi SAW balik daripada Fatih Makkah tu, duduk baik lagi lagu tu. Tak pernah ada dalam Baik Bilal ni tarjih, tak pernah ada. Jadi kata dia, oleh kerana hak ni ada kemungkinan, banyak kemungkinan itu, baik kita tak sepakat lah hak ni, kata dia. Baik kita tak sepakat hak tarjih ni. Sebab apa? Banyak kemungkinan lain. Ali Abdullah bin Zaid tak keliru. Tak ada kemungkinan lain. Nak kata mansuh pun tak boleh, seperti kita kata tadilah. Tak boleh. Dia kata moleknya tak sah. Dia kata gitulah. Walau bagaimanapun hadis ini sahih. Jadi orang yang terima, dia pakai lah, tak jadi masalah. Pakai. Cuma ada di situ. Kalau dalam semaya, dalam yakni fa in kana salatu sub, kalau semaya subuh, yakni kalau ba tu untuk semaya subuh, maksudnya gitu. Bukan kalau semaya subuh. Kalau ba tu untuk semaya subuh, engkau katakan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ini orang panggil tathwib. Dalam istilahnya dipanggil tathwib. Ucapkan lagu tu orang panggil tathwib. Dan tathwib ini hanya ada dalam ba semaya subuh sahaja.
ban sembahyang subuh sahaja. Adapun ban sebelum pada masuk subuh, dia ada dua ban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tidak tathwib itu? Tu ada khilaf. Ada khilaf. Ataupun hak mana hak lebih utama? Hak sebelum subuh tu ke? Hak selepas masuk subuh? Hak tu pun ada khilaf juga. Tetapi kebanyakan ulama boleh dikatakan terima hak selepas masuk subuh tu, ban subuh tu. Hak tu hak ada as-salatu khairum minan naum. Ada pun hak sebelum pada tu, dalam setengah riwayat ada juga, dalam setengah riwayat tak ada. Dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dalam hadis Bilal marfu'an, secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuthawwibanna fi syai'in min as-salah illa fi salatil fajr. Jangan engkau ucapkan tathwib tadi dalam mana-mana ba, mana yang ni dalam mana-mana ba, dalam ba untuk mana-mana sembahyang, kecuali untuk sembahyang subuh. Yang ni dalam bab untuk sembahyang subuh saja. Tu jelas menunjukkan bahawa tathwib ini ada dalam bab ataupun azan sembahyang subuh saja. Dalam riwayat satu lagi, saat ini kita baca riwayat Musaddad kan. Lepas tu riwayat Hasan bin Ali. Hasan bin Ali Abi Mahdzurah juga. Cuma daripada tidak tadilah, tidak Muhammad bin Abdul Malik. Tidak. Tapi daripada orang lain. Ibnu Jurayj kata, Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dia kata akhbarani Uthman bin As-Sa'ib qala akhbarani Abi, yakni Sa'ib, dan ibu kepada Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, yakni bini Abi Mahdzurah. Ayah dia yakni As-Sa'ib, ayah kepada Uthman. As-Sa'ib dan mak kepada Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, yakni bini kepada Abi Mahdzurah. Kedua-dua mereka ini mengambil dari Abi Mahdzurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadzal khabar, serupa dengan hadis tadi juga. Tapi dalam riwayat ni dia ada sebut. Dia ada sebut wa fihi as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula minas subh, dalam yang pertama daripada sembahyang subuh. Gitu dalam riwayat Hasan bin Ali. Dalam riwayat Musaddad tadi jelas, dia kata kalau sembahyang yakni baik untuk sembahyang subuh, kamu kata as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, gitu saja, tak ada tambahan fil ula. Apa makna fil ula dalam riwayat yang kedua? Dalam yang pertama apa makna? Ada dua pendapat. Satunya fil ula tu maknanya dalam bad. Kita sebab dalam kitab-kitab hadis ni kadang-kadang dia panggil azan belaka. Qamat tu pun azan juga. Kadang-kadang dia guna gitu. Iqamat tu pun azan juga. Fil ula tu mana dalam yang pertama tu, mana hak azan sekoti tu, azan subuh. Bukan dalam qamat. Dalam qamat tu tak ada sebut as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Itu makna yang pertama. Bukan dalam iqamat. Azan yang kedua maknanya iqamat tu. Itu dalam istilahnya dia panggil azan juga. Satu pendapat. Satu lagi pendapat dia kata sebab semua azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dua. Satu untuk menyatakan masuknya waktu subuh. Satu lagi sebelum pada tu. Yang ni untuk gerak orang mana nak puasa bangun sahur ke apa tu. Ataupun orang yang sudah buat tahajud ke apa tu, biar dia sudahlah. Biar dia sudah, makna tak lama nak masuk subuh. Makna kalau dia nak witir nak ke apa pun boleh dah lah. Gitu. Maknanya yang pertama ni hak sebelum masuk subuh tu, azan yang pertama. Dalam tu ada as-salatu khairum minan naum. Ini pendapat yang kedua. Maknanya dalam azan hak masuk subuh tu tak ada. Maknanya gitulah. Sebab dalam hak yang pertama tu ada. Dalam hak masuk subuh tu kira-kira orang bangun dah. Tak perlulah as-salatu khairum minan naum. Bukan orang bangun dah. Bukan gerak dah sebelum pada tu. Ini mengikut pendapat yang kedua.
Tetapi ini bukan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama yang seperti kita kata tadi lah, bas subuh, hak masuk subuh tu, hak tu ada as-salatu khairum minan naum. Hak sebelum pada tu tak, hak sebelum pada tu tidak. Tetapi Syafi'i dalam qaul jadid dia kata dalam qaul jadid tapi qaul jadid ini tidak diamalkan. Walaupun qaul jadid biasanya pendapat Syafi'i ini qaul jadid hak tu lah yang lebih diutamakan daripada qaul qadim, tapi hak ni tak. Orang tak pakai hak ni. Qaul jadid, orang pakai qaul qadim. Mazhab Syafi'i. Dia kata, ya berdasarkan hadis inilah Imam Syafi'i kata hak ni as-salatu khairum minan naum dalam bab hak sebelum masuk subuh tu. Bukan hak sebelum selepas masuk subuh tu. Ni dia. Ihtirazun 'anil adhan alladhi ba'da al-fajr. Fa innahu yusannu 'indahu fil adhan qabla al-fajr. Ay yustahab ay yudkhala ataupun yudkhila fi adhan as-subh ba'da hayya 'ala al-falah as-salatu khairum minan naum. Yustahab sahaja. Mustahab, elok saja. Hak dalam hak sebelum tu yusannu, mana lebih tinggi lagi. Tetapi hak kemudian ni orang pakai tidak, orang tidak pakai lagu tu. Orang pakai qaul qadim. Jadi apa tujuan Imam Abu Daud mari ni riwayat Hasan bin Ali ni pula? Tujuannya nak cerita ada beza di antara riwayat Musaddad dulu dengan riwayat Hasan bin Ali. Bezanya duduk mana? Pada ketika menyebut as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dalam riwayat Musaddad berhenti sekat tu. Dalam riwayat ni dia ada sebut fil ula minas subh. Itu beza. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari riwayat Hasan bin Ali ni. Lepas tu Imam Abu Daud kata hadis Musaddad abyan, lebih terang. Sebab dia terang lah, dia tak ada sebut dalam yang pertama tu hak mana maksudnya. Adakah dalam ban, maknanya bukan dalam qamat, ataupun dalam ban yang pertama yang ni hak sebelum masuk subuh tu. Itu tak terang tu. Sebab itu Imam Abu Daud kata riwayat Musaddad lebih terang. Qala fi, dia kata dalam hadis dia tu wa qala wa 'allamani al-iqamah marratain. Ni dalam riwayat Hasan ni ada beza dia dengan riwayat Musaddad. Nabi SAW mengajar aku, yakni Abu Mahdzurah kata, iqamah 2 kali. Mana dia ajar aku, mana 2 kali lah kata tu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia tidak sebut iqamat itu, qad qamatis salah. Tetapi sebenarnya iqamat tu ada. Nak ceritanya hak beza daripada hak lain-lainnya. Mana di sini dia sebut 2 juga. Bukan iqamat tu saja 2. Hak lain pun 2 juga. Dalam riwayat Hasan bin Ali, ini yang berbeza daripada riwayat Musaddad. Sebab dalam riwayat Musaddad tak ada sebut ni. Itu tujuan Imam Abu Daud hari ni. Abu Daud berkata, Abdul Razak dia kata kalau engkau iqamatkan untuk sembahyang subuh, maka engkau ucapkan 2 kali qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kamu kata lagu tu. Mana selain daripada hak tadi 2 kali, sebut hak ni, tambah hak ni 2 kali qad qamatis salah. Dalam riwayat Abdul Razak, asami'ta, dengar kau? Gitu. Jadi sebelum pada kita pergi situ, masalah tathwib tadi, kita boleh katakan ahli sunnah ni timbul belaka lah, tak timbul masalah lah. Tapi puak-puak Syiah ni timbul ni, puak-puak Syiah ni duduk buat 10 Muharram lah ni, duduk pukul-pukul tubuh ni. Puak-puak ni dia mengaku Islam juga, padahal sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Islam. Tak patut orang-orang yang menulis dia kata mazhab Syiah ke apa, tak faham tu, tak faham. Bukan mazhab lah tu, lagu tu agama. Tapi oleh kerana dia ni banyak perkara dia campur. Urusan-urusan ibadat misalnya, bab ni pun dia ada juga pendapat dia. Jadi macam dia tu Islam. Kita tidak kira dari segi dia ban lagu ni, dia sembahyang lagu ni, dia buat lagu ni, dia puasa lagu ni. Itu furuk. Hak furuk tu pun beza banyak dah. Tapi hak tu tak apalah. Kalau kita kalau kita nak tengok dari segi furuk, sama-sama kita pun ada beza juga. Masalahnya kena tengok akidah dia tu.
Bila tengok pada akidah dia bukan mazhab lagi, tak boleh kata mazhab. Kalau kata mazhab tu tak faham lagi. Agama dia tu, agama lain suka sakak. Cumanya ada beza dengan agama lain. Ya semaya sepuluh kita, ya ada best sepuluh kita, tapi dia bestnya beza dengan kita dalam bab ni. Bukan bab taswib ni saja. Taswib ni dia tolak terus. Dia kata hak ni bid'ah, kata dia. Hak ni rekaat Sayyidina Umar. Tak ada dalam hadis, kata dia. Hak sahih. Tak ada dalam hadis hak sahih. Taswib ni yakni kata as-salatu khairum minan naum ni lah. Tak ada. Hak adanya dia tukar tu. Dia tukar. Hayya ala khairil amal. Dia kata lagu tu. Mana dalam azan bas subuh tu, hayya ala khairil amal. Dia kata lagu. Tu kan beza tu. Dari segi furuk pun beza. Orang lain kita beza-beza pendapat pun tak ada beza dari segi tu. Tak ada seorang pun kata hayya ala khairil amal tu, tak ada. Ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba dia semua sekali. Dia kata hayya ala khairil amal, as-salatu khairum minan naum, ni bid'ah Sayyidina Umar, kata dia. Kata dia. Tak ada hadis sahih, kata dia. Padahal kalau ada pun dia tak pakai-pakai juga. Kalau ada pun dia tak pakai juga. Moga usahkah perawi-perawi lain, sahabat tu pun dia tak sepakat dah. Habis cerita dah. Sahabat pun dia tak sepakat dah. Kita ni duduk besarkan perawi-perawi bawah ni, Muhammad bin Abdul Malik ni bukan sahabat. Adalah pertikaian. Kalau sahabat kita tak ada pertikaian dah. Dia pertikaian sahabat. Jadi kita nak cerita di sini. Bukan Sayyidina Umar ya suruh taswib itu, tetapi Nabi SAW sendiri suruh taswib. Seperti mana jelas dalam hadis ni. Dah banyak lagi orang lain-lain yang pegang dengan ni. Zahaba ila masyru'iyyati Umar bin Al-Khattab, dia sebut muka surat 22 kitab ni. Umar bin Al-Khattab ni ikut Nabi, bukan dia reka. Dan anaknya Ibnu Umar, Anas, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Zuhri, Malik, Thawri, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud, ashab Syafi'i. Dan ini pendapat Syafi'i dalam qaul qadim, tetapi di sisi Syafi'i dalam qaul jadidnya makruh. Kata as-salatu khairum minan naum, tetapi dia tak kata juga ganti situ hayya ala khairil amal, tak ada. Cuma dia kata makruh. Dalam satu pendapat yang lain dia kata mustahab. Dalam bab yang kedua hak masuk subuh tu, dalam qaul jadid Syafi'i mustahab. Mana ada beberapa pendapat, tapi orang dalam mazhab Syafi'i tak pakai hak tu. Dia pakai supon dengan orang lain jugalah. Yakni ada taswib tu, ada taswib tu. Abu Hanifah pun pakai hak tu juga. Jadi tak apalah, hadis yang pertama tadi kita sebut, baca tadi, Musaddad tadi, ada Muhammad bin Abdul Malik, dan dia ni ghairu ma'rufil hal, seperti yang kita sebut dah tadi. Maknanya sanad dia tu dipertikaikan. Tetapi hak yang kedua, Hasan bin Ali tu tak ada tu, Muhammad bin Abdul Malik tu. Bahkan Ibnu Khuzaimah mengatakan sahih min tariq Ibn Jurayj, dan Nasa'i min wajhin akhar, yakni melalui jalan riwayat yang lain. Wa sahahahu aidan, Nasa'i juga kata sahih, Ibnu Khuzaimah kata sahih. Begitu juga hadis taswib ni diriwayatkan oleh Tabarani dan Baihaqi bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bilafz, dengan lafaz kana al-adhan ba'da hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, 2 kali. Hadis ini isnadnya sahih. Bukan sah ni, sahih ni. Dan Ibnu Khuzaimah, Daraqutni meriwayatkan dari Anas, dia berkata minas sunnah, apabila muadzin itu dalam bab subuh dia kata hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum. Ibnu Sayyidin Nas kata wa huwa isnadun sahih, sahih juga sanadnya. Lepas tu dia mengelirukan orang ni, pokok ni mengelirukan orang. Dulu pernah bahas dulu, pokok dia kata tak ada satu pun hadis sahih. Pas kalau orang tak ngaji hadis, habis tak ada satu wan dah. Banyak gitu mah orang duduk pakai apa ni, imam-imam besar duduk pakai tu, dia duduk amal lagu tu, tak ada hadis sahih ke tu, tak munasabah lagu tu. Untuk kita orang amal ni padan dengan imam-imam besar tu, terima padan dengan tu. Kita tak tahu hadis, nyadalah tu hadis sahih, sebab mengikut kaedah kita nya dalam bab hukum ni tak boleh buat ketentuan dengan hadis dhaif, mesti ada sekurang-kurangnya hadis hasan. Itu kaedahnya. Kalau kita tak tahu pun, dia orang besar kan tu, terima berlakon ada taswib.
Pasal inilah yang kita sebut nama-nama tu terima belaka dah, ada taswib. Takkanlah ada dhaif je, adanya tak munasabah tu. Kalau kita orang awal pada setara tu, kalau orang ngaji kak, banyaklah jumpanya sahih. Dan bukan itu rekaan Sayyidina Umar, tidak. Banyaklah hak Syiah tuduh marah benar, cimna ke dia Sayyidina Umar. Sebab itulah 10 Muharram ke apa tu, gomo dia nak naik semangat kerana naik semangat menentang kerajaan, naik semangat lagi, naik semangat benci kepada sahabat-sahabat, lawan sahabat-sahabat. Di zaman dulu sahabat-sahabat lah lawan kerajaan dulu, sahabat-sahabat. Sebab itulah Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar tu kan dia panggil Baba Syuja', Baba Syuja'uddin. Dia buat perayaan khusus tu, perayaan khusus. Pasal apa? Bagus ni, berani sungguh kerana agama, bunuh Sayyidina Umar. Jadi orang yang bunuh Sayyidina Umar ni Syuja'uddin. Adakah patut lepas tu buat perayaan khusus pula? Kenapa dia ni orang panggil mazhab kau lagu ni? Tak ada mazhab, agama tu orang panggil lagu tu. Tapi dia berselindung di sebalik Islam, nak mengeliru orang Islam. Lepas tu apa ni, semaya tarawih dia kata Sayyidina Umar juga rekod. Semaya tarawih Sayyidina Umar juga rekod, bid'ah Sayyidina Umar. Lepas tu nak rejal kalau orang muta'ah, marah Sayyidina Umar juga. Dia kata Sayyidina Umar buat syariat, kata dia boleh rejal pula dah orang buat muta'ah. Dia kata lagu tu, dia tuduh Sayyidina Umar ni buat sendiri agama, dia rekod-rekod. Itu tak ada orang ni kalau benci kepada Sayyidina Umar, tak ada, tak boleh Islam dia tu. Imam Ahmad kata kalau siapa dia ragu Hamad bin Salamah, kalau dia ni buruk Ahmad bin Salamah, kita patut ragui akidah dia. Hamad bin Salamah siapa dia? Orang biasa, ulama, bukan sahabat. Bahkan orang ketika Sayyidina Umar, lagu mana Imam Ahmad nak kata? Orang pertikaikan Hamad bin Salamah pun setara tu dia, orang yang terang dah, makna molek. Lepas tu Sayyidina Umar kalau tuduh dia buat syariat lah, dia bid'ah lah, macam-macam. Lagu mana? Tak lagi. Buat dia tulis Sayyidina Umar benci dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni ada penyakit, dia tak boleh. Dia penyakit, dia pelik, penyakit ganjil, dia tidak akan sembuh penyakit tu, kata dia, kecuali dia minum air mani orang lelaki. Cuba bayangkan, enggak dia ke lagu tu. Maknanya dendam dia kepada Sayyidina Umar. Mana Sayyidina Umar ni jenis homoseks. Dia kata lagu tu macam ikut serah, dia nak kata ikut serah. Tu. Tapi kalau dia pergi dalam masyarakat, dia tak kata gitu selalu, dia tak kata. Setara itulah. Jadi taswib ni pun dia menafikan. Bukan hak ni saja, taswib ni saja beza dengan kitanya. Sekali lagi, lepas pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dia tambah asyhadu anna aliyan waliyullah, pula dah tambah. Faham tak faham ni dia keliru kan, awak tak faham. Faham Sayyidina Ali tak wali ke kata ni? Tu soal lain, wali ke tidak wali tu. Masalahnya wali hak dia sebut tak apa makna, dalam istilah dia tu dia mengelirukan orang ramai saja. Wali ni bab lain hak kita faham. Hak tu wali hak dia sebut tu wali lagu lain. Wali dengan makna serupa dengan Nabi juga, dilantik oleh Allah SWT lagu tu. Pak kita tu wali mana ada lagu tu? Tak ada. Tengok tu beza jauh sekali. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Mengelirukan, cukup mengelirukan. Jadi kesimpulannya Imam Syafi'i dia pegang, Imam Syafi'i dah orang sependapat dengan dia lah. Dia pegang dengan hadis Abi Mahdzurah dari segi ban dia. Yakni ada tarjih. Dalam ban tu ada tarjih, dia pegang dengan tu. Tapi dari segi iqamat, dia pegang dengan iqamat Bilal. Sebab iqamat Bilal dia pegang dengan hadis apa ni? Umira Bilal ay yashfa'al adhan wa yutir al-iqamah. Diperintahkan Bilal supaya menduakan perkataan, ucapan dalam band dan menunggalkan ucapan dalam band. Kecuali Allahu Akbar mula-mula itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu kan sasa tu kan. Kecuali qad qamatis salah tu lah. Tu dua pula. Adalah dalam hadis yang lain disebut. Dia pegang secara umumnya dia pegang dengan iqamah Abdullah bin Zaid. Tetapi ba dia pegang dengan ba Abi Mahdhurah. Gitu cerita. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan orang sependapat dengan dia pegang dengan ba Abdullah bin Zaid. Tapi qamat dia pegang dengan hak ni. Abi Mahdhurah. Tu beza dia aja. Imam Malik tak pegang kedua. Dia tak pegang kedua. Dalam bab dia pegang dengan hadis itulah kita baca tadi. Umira Bilal ay yashfa'al adzan wa yutira al-iqamah. Bilal disuruh supaya syafa' tu menggenapkan bab. Mana dua-dua, itu makna syafa'. Kalau kita kata 4 kali Allahu Akbar mula-mula bab tu syafa' kan beliau tu 4 kali. Syafa' ni mana dua-dua. Supaya asyhadu an la ilaha illallah dua kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua, Allahu Akbar pun dua juga. Kalau dalam bab. Kecuali la ilaha illallah akhir, tak tu sah. Dia pegang gitu. Hak qamat ni lagi ringkas dia. Sah je. Dah yutiral iqamah, makna menunggalkan iqamah. Pak kau tak kebih mula-mula tu pun sah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kecuali qad qamatis salah. Dalam setengah riwayatnya qad qamatis salah tu pun sah juga. Allahu Akbar sah pula. La ilaha illallah. Itu mengikut Malik. Beza tu. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, ni imam-imam ni mana ni kata gini, masing-masing dia nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing fa innahum ijtahadu fi mutaba'ati sunnah. Mereka berusaha bersusah payah berijtihad untuk nak mengikut sunnah. Jadi masing-masing pegang dengan tu. Imam Malik dia pakai amal ahli Madinah dia. Amal ahli Madinah dia kata lagu tu sebab dia buat. Jadi kita tidak perlu bahas panjang lah ni sebab tu beza-beza. Kalau bab furuk ni tak apa, kalau Syiah tu berbeza dengan kita sekadar ni tak apa, kita boleh terima. Masalahnya tidak berhenti sekat ni, masalah akidah hak tu tak lagi kita boleh terima. Malik ni lagu ni tak jadi masalah tu. Jadi kita yang ngaji hadis ni fahamlah, mungkin kita akan berjumpa kalau pergi mana-mana tempat sini lagu ni, sini lagu ni tak serupa. Jadi kalau kita pergi ke tempat Hanafi juga, jadi qamat ni lebih panjang lagi daripada ba. Qamat ni lebih panjang lagi daripada ba. Dan orang nak tambah qad qamatis salah tu. Qad qamatis salah. Dah lain lafaz lain serupa berlaku. Jadi panjang. Bahas pula setara tu lah kalau bahas pun. Mak ni kata tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cepat kan. Dah kalau panjang nak cepat lagu mana? Tidak jadi cepat lah. Cepat-cepat ni kalau pendek jadi lebih pendek daripada khutbah tu. Baru cepat. Sebab tu dia suruh cepat. Tidak jadi cepat, jadi lambat juga dan panjang. Itu dari segi logik sajalah, dari segi akal. Masing-masing orang keluar ni kata gini, tak ada makna belaka tu. Jadi hak asasnya sinilah ia jadi khilaf tu. Dan Imam Abu Daud pun yang dia buat mari semua ni dia nak cerita punca khilaf. Mana dalil bagi masing-masing? Ni. Sebab tu baru ni kan kita sudah jumpa kan. Muka surat 17 tu. Muka surat 17 baris yang kedua daripada atas. Selepas dia mari riwayat yang menyebutkan 4 kali kan. Dia mari pula riwayat Ma'mar dan Yunus dari Zuhri. Begitu juga Malik meriwayatkan Allahu Akbar. Dua tu. Mana dalam bab. Mana tidak kata 4 kali.
Sebab tu apa tujuan Imam Malik buat marah ni? Dia riwayatnya puja je jadi khilaf lama. Pasal riwayat tu berbeza-beza. Lepas tu tak ada tetap ni lagu mana ni, tak terang ni ikut mana-mana. Tak apa, tak terang. Memang dia benar dah lah tu. Kalau beza tu. Sebab tu tak terang. Kalau hak tak boleh beza, terang selalu. Jadi kita kena bersikap terbuka selalu dah. Benda-benda lagu ni tak apa. Tak sedap berasa, tak sedap lah. Tak sedap berasa, tak selesa lah. Tak sedap berasa lagu tu. Benda khilaf. Kalau kita pergi semaya di belakang orang bermazhab Hanafi, dia tak baca qudud misalnya dalam subuh, ikut dia lah. Ikut dia. Itu lebih baik lagi. Sebab apa Nabi SAW bersabda, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Imam itu ditentukan supaya diikut. Maka kalau kita tak ikut, jadi makna beza lah, boleh ikut lah. Tak suruh kita duduk muskil lah. Kita kata lagu mana ni, kita mazhab Syafi'i, tak suruh duduk bahar. Ikut lagu tu, buat menyusah. Timbul pula apa ni, khunuk pendek lah gitu gini. Tak payah ikut lagu tu. Kita pergi tempat dia, ikut dia lagu tu. Sebab dah tahu dah benda ni benda khilaf. Supaya juga ban, tak sudah kata apa lah. Kalau dia ban, dia qamat lagu tu, kita tu. Itu faedahnya. Kalau kita ngaji fiqh, terutama satu mazhab, kita tak tahu benda ni. Boleh jadi kita puasa pelik, kita puasa tak sedap, tak selesa. Apabila kita ngaji hadis, kita jadi selesa belakang mana-mana. Supaya belakang. Sebab ini semua khilaf dalam forum. Khilaf dalam forum. Lepas tu sebab itulah dia kata Abu Mahdhurah ni dia tidak gunting rambut depan ni, jambul dia tak gunting, dia taruh. Jadi yang juzur ni tak gunting, jadi panjang lah ni. Kalau ke mana boleh jadi, boleh jadi hak kata ni dia tidak gunting ni, tidak gunting papah maksudnya. Jazzaya juzur ni maknanya papah. Kalau hak lain dia papah bawa nidak, jadi panjang sini. Apa pasal Nabi jamu ni. Dan dia tidak belah rambut dia tu. Tidak belah. Mana biasanya di kalangan sahabat ni belah lah. Nabi SAW pun ada juga belah rambut dia belah. Jadi belah rambut ni tak apa. Lepas tu kita kata belah tengah ke belah mana? Ikutlah nak belah mana-mana pun. Belah tu asal ada belah. Tapi jelasnya Nabi SAW ni belah tengah. Hak belah tu dia tidak belah rambut dia. Pasal apa? Kalau belah ni macam tak suka lah, macam sapuh lah, tolak gitu. Tak sih. Mana pakai gitu? Dia tak boleh. Dia sisir pun sisir ala ke belakang, tidak kata belah, tidak belah. Pasal apa? Dia kata li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaiha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sapuh situ. Jadi kenangan tu menjadi kenangan dia tu. Begitulah sahabat-sahabat Nabi SAW ni. Kadang-kadang kita tengok banyak perkara yang dia buat tu tidak serupa dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia terima sendiri daripada Nabi SAW, ataupun Nabi SAW buat ke dia lagu tu. Dia tak sepakat dah orang lain, walaupun orang lain lebih pun, siapa-siapa pun, walaupun orang lain tu saya nak bakar sekalipun, ni hak dia, hak ni khusus dengan dia, jelas dia tak keliru. Dia pasal lagu tu sahabat-sahabat. Seterusnya riwayat daripada Hasan bin Ali lagi. Qala hadatsana Affan. Tiga orang riwayat. Affan, Sa'id bin Amir dan Hajjaj. Tiga orang tok guru Affan ini. Tok guru Hasan ini, tiga orang. Affan, Sa'id dan Hajjaj. Maknanya sama. Ini lafaz dia tu berbeza-beza. Qalu, semua mereka berkata, haddatsana Hammam. Hammam menceritakan kepada kami. قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول dan seterusnya. حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ajar kepada dia azan 19 perkataan. 19 tu maknanya kalau mengambil kira tarjih je lah, hak 4 tu kalau tidak 15 .
Kalau tidak 15. Pasal mengambil kira tarjih opak tu jadi 19. Iqamat 17 kalimah. Mana iqamat ni 17. Sebab apa? Sebab masuk hak itulah qamatis solat. Dan mengikut hak dia ajar kepada Abi Mahdzurah ni kan sepaban juga kan. Qamat dia tu sepaban. Hak itulah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifahnya. Qamat tu yang ambil daripada Abi Mahdzurah. Ba tak sih ambil daripada Abi Mahdzurah. Imam Syafi'i pula ambil apa nama ni? Ba Abi Mahdzurah. Qamat dia tidak ambil Abi Mahdzurah, ambil daripada Abdullah bin Zaid. Hak tu. Dia pun ayatlah seperti tadi lah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wal iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sebab baik kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kadza fi kitabihi fi hadits Abi Mahdzurah. Demikianlah terdapat di dalam kitabnya berhubung dengan hadis Abi Mahdzurah ini. Gapo dia tu Imam Abu Daud nak ayat tu. Dia ada buah dia tu, dia ayat lagu tu. Lepas pada dia sebut semua ni, sekarang ni kita nak tengok perawi ni. Hammam bin Yahya. Hak 3 orang tu ambil daripada Hammam. 3 orang takut-takut keliru ni, ambil daripada Hammam ni. Bapa Hammam bin Yahya ni orang lagu mana? Dia ambil daripada Amir Al-Ahwal. Imam Ahmad kata laisa biqawi wa laisa hadithuhu bi syai'. Tak ada gapo hadisnya, tak ada nilai. Nasai berkata laisa bil qawi, tak kuat. Ibnu Ma'in kata laisa bihi ba's, tak apa. Abu Hatim kata thiqah, la ba'sa bi, thiqah, tak apa. Ibnu Adi kata la ara bi riwayati ba'san. Kalau kata setara tu mana dia tidak tinggi manalah. Bobo boleh kira lah. Hak orang terima dia tu pun bobo boleh kira. Lepas tu kalau orang tak terima kat kata dhaif. Dhaif tak pakai dah, tak sedar. Begitu. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Ibnu Hibban kata dia di thiqat. Sebab Ibnu Hibban ni dia mudah mutasahil orang panggil. Di kalangan ulama jar dan ta'dil ni Ibnu Hibban mutasahil. Mudah nak lulus lah kalau dia. Siqat saja, orang lain kata dhaif pun dia siqat lagi. Kemudian Ibnu Muhairiz ini anak yatim, dipelihara oleh Abu Mahdzurah. Anak yatim yang dipelihara jadi anak akak dia lah, anak akak kepada Abu Mahdzurah. Dia duduk di Syam dan tinggal di sana. Ijli berkata Syami tabi'i thiqah. Ibnu Khirash berkata kana min khiyarin nas. Tak apalah tu. Honaknya Hammam tadi tu, Hammam. Sebabnya Hammam ni ulama berselisih pendapat tentang dia. Hak tadi Amir tu seorang dalam isnad ini. Yang keduanya Hammam. Hak ambil daripada Amir itu. Hammam ni orang setara mana? Beza pendapat. Ada orang yang mengatakan dia thiqah, ada orang yang mengatakan dia dhaif. Sebahagian ulama mengatakan dia ni thiqah, sebahagian ulama kata dhaif. Ijli misalnya kata dia ni thiqah, Hakim kata thiqah, hafiz. Thiqah, hafiz pulanya. Begitu juga Ahmad dan Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Dia ni Yazid bin Harun katakan Hammam qawiyan fil hadis, kuat dalam hadis kata dia. Salih bin Ahmad meriwayatkan daripada anak dia, ayah dia. Salih ni anak Imam Ahmad, ada 2 orang hebat-hebat juga tapi tak setara Imam Ahmad lah, tapi dia banyak meriwayatkan daripada ayah dia, 2 orang ni, Salih dengan Abdullah. Salih bin Ahmad meriwayatkan daripada ayah dia. Hammam sabtun fi kullil masyayikh. Hammam ni mana orang kuat, teguh dalam semua tutuk guru. Dia bagus. Tapi sebahagian yang lain mengatakan dia ni dhaif pula. Umpamanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ni payah nak lulus pula ni. Ni payah nak lulus. La yarwi anhu wa la ya'ba'u bihi. Dia tak ada riwayat apa-apa, tak sih. Dan dia tak heran, tak endah. Wa yaqul, dia selalu kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni kalau nak kiranya iman lah dia, nombor 1. Walaupun dia tu payah bahasa tapi orang tak nombor 1 dia.
Dia kata tak belik ke kata dia kamu, kata dia. Abdul Rahman kata dia. Dia kata siapa-siapa tak ada hadis dengan Syu'bah, dia boleh dengar hadis tu daripada Hammam. Maknanya Syu'bah duduk mana, Hammam ni setara mana? Bolehnya kata kalau tak ada hadis dengan Syu'bah boleh pergi dengar dengan Hammam. Sehingga Ibrahim bin Ar'arah kata kepada Yahya, haddatsana Affan qala haddatsana Hammam. Yahya apa kata dia riwayat hadis lagu tu depan Yahya, dia kata dia. Dia tak usah dengar dah. Bila sebut saat ni Affan qala haddatsana Hammam, dia kata qala Yahya uskut waihak. Apa tu? Makna marah dia. Ka'annahu yunkiru alaihi li ajli Hammam. Dia membantah ni kerana Hammam. Qala Hammam. Wa qala ba'dhum Hammam hifzuhu radi wa kitabuhu salih. Tu dia cerita. Yang tujuan baca ni nak hurah Abu Daud ayat itulah. Kadza fi kitabihi fi hadis Abi Mahdzurah. Demikianlah dalam kitab dia. Berhubung dengan hadis Abi Mahdzurah ni. Dia kata Hammam ni kalau dia riwayat berdasarkan ingatan dia tak bagus. Lepas tu kata ingatan dia kuat, boleh jadi satu ketika orang dia berubah. Orang dia berubah satu ketika dulu kuatlah. Kuat-kuat saja jadi tupul, lepas tu boleh jadi. Orang wa kitabuhu salih. Tapi kalau kitab dia tak apa, bagus. Abu Hatim berkata, ditanya tentang Hammam, ketika dia ditanya tentang Hammam dan Aban, dia kata Hammam ahabbu ilayya. Apa yang dia riwayatkan daripada kitab dia, aku lebih suka dia, kata dia. Tapi kalau dia riwayat daripada hafalan dia, kedua-dua orang itu lebih kurang dari segi hafalan dan dari segi boleh jadi tersalah tu lebih kurang. Kata Abu Hatim. Abu Hatim ni ulama, salah seorang tokoh ilmu rijal lah. Wa qala thiqah saduq. Saduq fi hifzihi syai', mana ada sesuatu dalam hafalan dia, mana hafalan dianya kurang baguslah. Wa qala Affan kana Hammam la yakadu yarji'u ila kitabihi wa la yanzur fihi. Maknanya agak-agak tak tengok nak kitab dia. Affan ni dia riwayat berdasarkan ingatan dia. Wa kana yukhalaf fala yarji'u ila kitabihi. Dia selalu dibantah, maknanya orang tegur dia. Tapi dia tak rujuk juga kepada kitab dia. Lepas tu lama lepas pada tu dia pergi rujuk kitab dia. Sebab itulah Yahya bin Sa'id marah sangat pun. Dia pergi rujuk kitab dia tengok. Dia kata ya Affan kunna nukhti kathiran fa nastaghfirullah taala. Ya Affan, banyak aku salah, kata dia. Tapi istighfarlah, kata dia. Aku minta ampun dengan Allah SWT. Situ tu baik cerita. Wa qala Saji berkata saduq sayyi'ul hifz, buruk ingatannya. Apa yang dia riwayatkan daripada kitab dia fahuwa salih, dan apa yang diriwayatkan daripada hafalan dia falaisa bi syai', tak ada gapo, tak ada nilai. Jadi hak ni Imam Abu Daud tahu ni, orang duduk bahas ni cara ke Hammam ni gini. Sebab itulah dia ambil pendapat hak sederhana, iaitu dia kata hak tiga orang ni kata kadza fi kitabihi, demikianlah dalam kitab dia, dalam hadis dia daripada Abi Mahdzurah lagu ni. Makna bukan berdasarkan hafalan dia kami ambil orang ni. Kalau hafalan dia boleh jadi orang pertikaian, ni tidak. Hak dia riwayat lagu tu, dalam kitab dia pun lagu tu juga. Boleh jadi anak-anak murid dia ni tengok ke ataupun dia tunjuk ke. Maknanya hadis ni Imam Abu Daud nak cerita sepatutnya tidak dipertikaikan. Sebab apa? Dia riwayatkan berdasarkan kitab dia, bukan berdasarkan hafalan. Orang pertikaian tu hak hafalan. Itu tujuan Imam Abu Daud kata kadza fi kitabihi fi hadis Abi Mahdzurah. Dia nak ayatnya kedudukan seseorang perawi itu kadang-kadang berbeza-beza. Kalau dia riwayat berdasarkan kitab tak apa. Kalau berdasarkan ingatan saja tak boleh pakai orang ni. Tapi ada juga orang itu maknanya berdasarkan ingatan pun tak apa. Kalau rujuk serupa, ada juga lah. Tu tinggilah kedudukannya, tinggi. Kadang-kadang seseorang perawi itu jadi lemah, dianggap lemah kerana ingatan dia tak kuat. Begitu hendaknya. Jadi hak isi hak lain itu tak apa. Serupalah. Sebab itulah Imam Abu Daud kemarin ni kan Hasan bin Ali ni ambil daripada 3 orang tu guru dia. Takut-takut
keliru ke mana seorang ambil daripada hammam ni, bukan orang hammam ni seorang yang dipertikaikan, seorang yang dipertikaikan. Lepas tu hammam tu ambil daripada Amir pula. Amir al-Ahwal tu dipertikaikan juga tadi kan. Walaupun dipertikaikan, tapi bukan semua mempertikaikan. Ada juga yang terima, ada juga yang terima. Salah satu kaedah Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud ni, iaitu dia tidak ambil daripada sebagai asas lah, sebagai asas, bukan sebagai syawahid. Dalam kitab dia ada tidak sebagai asas. Dalam sebagai asas ni dia tidak ambil daripada seorang perawi yang disepakati oleh ulama tak boleh pakai. Tak ada. Itu satu kaedah dia. Macam Amir al-Ahwal tu, memang ada orang pertikaikan, tapi semua orang apa? Tidak. Tidak. Dia ambil hal lagu tu dalam riwayat asas dia. Kecuali kalau tidak riwayat asas, riwayat sebagai mutaba'ah ataupun sebagai syawahid, itu lain. Itu boleh jadi dhaif pun ada. Semua kata dhaif, sepakat ulama kata dhaif pun dia ambil juga, sebab syarat dia tidak tinggi seperti Bukhari dan Muslim. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan Nasai lebih tinggi lagi daripada Abu Daud ni. Setengah-setengah orang letak Abu Daud pada Muslim tu, tak kena, dia kena Nasai. Sebab Nasai perawi dia tu tidak seramai dalam Abu Daud yang dipertikaikan oleh ulama. Lepas tu Nasai dia lebih menekankan dari sudut illat hadis itu. Apabila bahas illat dengan sendirinya, dia akan berkait dengan sanad tu. Jadi kalau dia sebut sanad, tak molek pun dengan maksud dia nak bahas illat dalam sanad tu, dengan maksud tu. Nasai pula ni. Setengah-setengah ulama lepas pada Muslim tu dia letak Tirmizi. Jauh Tirmizi sudah. Tirmizi ni bawah lagi daripada Abu Daud. Bawah lagi daripada Abu Daud. Ataupun antara dua lah. Kalau tidak Abu Daud dulu, Tirmizi dulu. Tapi kebanyakan ulama kata Abu Daud dulu, lepas tu baru Tirmizi. Kedudukannya dari segi kekuatan hadis dia, yang ini berdasarkan sanad-sanad. Kemudian itu juga lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah. Qala wa kana yaqul fil fajr, dia kata dalam bab subuh, as-salatu khairum minan naum. Banyak riwayat-riwayat tu. Lain-lain tu pun lah gitulah juga, lebih kurang gitulah. Habislah situ. Kemudian sampai kepada hadis 504 tu, Amr bin Marzuq. Kita berhenti sekat itulah. Sebab tu cerita lagu lain pula. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.